Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi anak-anak dalam siri video PTPC, dan untuk hari ini Ustazah ingin berkongsi satu lagi tajuk daripada tingkatan 4 di bidang fiqh, iaitu tajuknya ialah sembelihan. Sembelihan. Jom belajar bersama dengan Ustazah. Baik, soalan yang pertama. Nyatakan maksud sembelihan. Apa dimaksudkan dengan sembelihan? Okey. Untuk menjawab soalan ini, anak-anak ambil balik perkataan sembelihan ni. Ambil balik, cuma tukar sikit saja dalam bentuk perbuatan, iaitu menyembelih. Asal daripada sembelihan, kita tukar dalam bentuk perbuatan, kita jadikan dia sebagai menyembelih. Yang perlu anak-anak ingat ialah binatang yang halal dimakan dengan memutuskan orak hakum dan orak mereh. Itulah maksud sembelihan. Binatang yang halal dimakan isi dengan memutuskan orak hakum dan orak mereh. Dua-dua orak ni mesti putus. Kalau putus salah satu, contohnya putus orak hakum, orak mereh tak putus, tak sah. Ataupun sebaliknya juga tidak sah. Mesti putus kedua-dua orak ini. Baik, soalan yang kedua. Nyatakan hukum sembelihan. Jawapannya satu saja, wajib. Tidak ada hukum lain untuk jawapan ini. Jawapannya adalah wajib, supaya halal dimakan dagingnya. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, soalan mudah, iaitu nyatakan 3 rukun sembelihan. 3 rukun sembelihan. Mesti ada siapa yang menyembelih, apa yang nak disembelih, dan dengan apa digunakan untuk menyembelih. Iaitu yang pertama, rukunnya ialah penyembelih. Orang. Penyembelih ataupun orang. Orang. Kemudian, binatang sembelihan. Apa yang nak disembelih? Okey, binatang. Okey, satu lagi ialah alat sembelihan. Dengan apa nak digunakan untuk menyembelih. Okey. Jadi apa tu? Obah. Obah mana orang, binatang, alat. Obah. O, orang. B, binatang. A, alat. Orang ni maksudnya penyembelih ni lah. Penyembelih. B, binatang sembelihan. Ayam ke, kambing ke, kan? Baik, alat sembelihan. Contohnya seperti pisau. Contoh, alat sembelihan yang boleh melukakan. Okey, baik. Kemudian syarat sah. Jelaskan 2 syarat sah sembelihan. Untuk menjawab soalan ini, kita kembali kepada rukun penyembelih, binatang yang disembelih, alat sembelihan. Kita kembali kepada rukun. Di sini Ustazah bawakan contoh. Okey. Syarat sah sembelihan, kalau penyembelih mesti beragama Islam dan ahli kitab. Dan satu lagi, melakukan penyembelihan hanya kerana Allah. Ini 2 syarat. 2 syarat ini Ustazah gunakan. Pertama, beragama Islam atau ahli kitab. Yang ni. Dan yang kedua ialah melakukan penyembelihan hanya kerana Allah. 2. Bukan kerana sebab lain. Contohnya untuk pemujaan ke, untuk persembahan dan sebagainya. Tidak. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sah. Baik. Kemudian binatang yang disembelih mesti mempunyai hayat mustaqirah. Apa yang dimaksudkan dengan hayat mustaqirah ialah maksudnya binatang itu masih mempunyai tenaga semasa kita hendak menyembelih. Dan apabila kita telah selesai menyembelih, binatang itu masih meronta-ronta dan menggelepar dengan kuat. Itu dikatakan sebagai hayat mustaqirah. Dan yang kedua, putus orak hakum dan orak mereh. Ni mesti putus. Tak sah kalau putus salah satu daripadanya. Dengan segera dan sekali sembelihan. Dan syarat sah bagi alat sembelihan ialah alatan yang boleh melukakan. Maksudnya alatan yang tajam, tetapi
Jangan bagi kuku, gigi, tulang. Ini dikecualikan ya. Walaupun kita tahu kuku, gigi, tulang boleh melukakan, bersifat tajam, tapi ketiga-tiga benda ini tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Ya. Okey, baik. Kemudian seterusnya, jelaskan dua perkara sunat dan dua perkara makruh sembelihan. Sengaja Ustazah bagi dalam bentuk warna yang sama supaya anak-anak nampak ya. Kalau di sini biasanya kalau keluar soalan, dia tak sekali macam ni, dia tak bersama-sama macam ni. Jelaskan dua perkara sunat sembelihan ataupun jelaskan dua perkara makruh sembelihan. Tapi di sini sengaja Ustazah buat macam ni supaya anak-anak nampak ya perbezaan. Sedikit saja perbezaan ataupun lawan bagi dia. Yang pertama, kalau kita tengok penyembelih ni, syarat sunat dia ialah menyembelih pada waktu siang. Ini jadi sunat. Okay, lawan dia makruh, menyembelih pada waktu malam. Okey, kemudian kalau binatang sembelihan, membaringkan binatang sembelihan pada rusuk kiri. Mana kita letak elok-elok binatang sembelihan, kita letak elok-elok dan kita baringkan pada rusuk kiri. Makruhnya ialah menyeksa binatang. Kemudian alat sembelihan, kita guna alat sembelihan yang tajam. Yang tajam seperti pisau. Yang makruhnya ialah alat sembelihan yang tumpul. Yang tumpul. Nampak perbezaan? Kalau sunat, alat sembelihan tajam. Kalau makruh, alat sembelihan tumpul. Kemudian binatang sembelihan, kita baringkan dia elok-elok pada rusuk sebelah kiri. Yang makruhnya ialah bila kita nak menyembelih, kita menyeksa binatang. Menyeksa macam mana? Nanti saya akan jelaskan di hujung video ini. Kemudian penyembelih, bila nak sembelih, mesti pada waktu siang, sunat. Okay. Kemudian makruhnya ialah pada waktu malam. Sah sembelihan tapi makruh sebab dilakukan pada waktu malam. Okey, baik. Kemudian lagi terangkan hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains. Okey, dua aspek ya. Okey, mula-mula kita tengok dari sudut syarak ni, iaitu membezakan daging yang halal dengan daging yang haram. Kalau jawab sampai sini, sudah dapat satu markah. Kenapa? Supaya ibadat diterima Allah. Huraiannya dapatlah dua markah. Begitu juga aspek sains. Ya. Dari aspek sains, apa hikmah sembelihan? Iaitu membebaskan diri daripada penyakit. Sampai sini. Sampai penyakit. Sudah dapat satu markah. Kenapa? Kerana toksin ataupun toksin dalam bakteria dalam darah binatang telah dikeluarkan. Mesti nak perasan ya, bila kita menyembelih, lepas saja kita lepaskan mata pisau tu, darah akan keluar memancut-mancut ya. Okey, darah itu sebenarnya adalah darah kotor, darah yang mengandungi bakteria ya. Jadi dalam Islam kenapa digalakkan melakukan penyembelihan? Kerana itulah ya, untuk mengeluarkan segala sisa toksik dan bahan bakteria yang terdapat dalam darah binatang. Okey, dalam buku teks juga terdapat beberapa spektrum ilmu. Yang pertamanya ialah penggunaan water stunner. Penggunaan water stunner semasa menyembelih ayam adalah diharuskan. Begitu juga dengan penggunaan electrical stunning, iaitu semasa menyembelih binatang adalah diharuskan. Okey, baik. Kemudian maksud orak merih ialah saluran pernafasan. Maksud orak hakum ialah maksud orak merih ialah saluran makanan. Maksud orak hakum ialah saluran pernafasan. Dan kemudian ada dalam spektrum ilmu juga contoh menyeksa binatang semasa menyembelih. Semasa kita nak melakukan sembelihan, iaitu memenggal leher,
mematahkan kaki, mengheret kaki binatang ke tempat sembelihan serta menajamkan pisau sembelihan di hadapan binatang lain. Ini adalah di antara contoh-contoh menyeksa binatang sembelihan tanpa sebab. Okey. Baik, sampai di sini dahulu perkongsian Ustazah berkaitan dengan tajuk sembelihan. Sila kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda. Semoga manfaat dan pahala dapat kita kongsikan bersama insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri-siri video PC yang akan datang insya-Allah.